علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب Sambil العالمين. earphone sekali apa earphone? رب اشرح لنا سرنا Earphone sekali. ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بما في الدارين. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 orang daripada umatku dimarka oleh Allah atas mereka itu pada hari kiamat, dan menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka, dan muka mereka itu tulang dengan tiada daging. Speaker tak ada wire. Ini pun satu hadis yang menakuti daripada meninggalkan sembahyang. Kata musannifnya, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 orang daripada umatku. 10 orang daripada umatku, mana 10 bagai daripada umat Nabi Muhammad. Bukan maksudnya ada 10 orang saja, yang lebih pada tu tidak ada, bukan maksudnya begitu. Bahkan maksud daripada kata 10 orang itu maknanya 10 bagai manusia. 10 bagai manusia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimarka oleh Allah atas mereka itu. Allah Ta'ala marka kepada mereka, marka dengan mana? Hendak mengazab. Allah Ta'ala hendak mengazab akan 10 orang ini pada hari kiamat. Allah Ta'ala marka pada hari kiamat, maknanya pada hari kiamat 10 bagai manusia ini Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka, dan menyuruh Allah dengan mereka itu kepada neraka. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya bawa mereka kepada neraka. Diperintah, Allah Ta'ala merintah kepada malaikat supaya bawakan mereka memasuki ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan muka mereka itu tulang dengan tiada daging. Pada hari itu juga, pada hari kiamat, pada masa itu juga, katanya, dan muka mereka itu 10 orang tadi. Muka mereka itu tulang, tiada daging. Muka mereka itu tulang, tiada daging. Maknanya ada tulang, tiada berdaging di muka. Di sini mengikut huraian ulama, ada 2 huraian. Yang dimaksud katanya muka tiada daging, tinggal ada tulang saja, tidak ada daging, tu maksud dianya bahwasanya muka tiada ada daging, tinggal ada tulang saja. Maksudnya pada hari kiamat mereka itu dalam keadaan hina. Mereka itu di dalam keadaan hina. Maknanya kinayah daripada dihinakan pada hari kiamat. Kinayah daripada dihinakan mereka itu pada hari kiamat. Tiada kemukaan bagi mereka itu di sisi Allah Ta'ala. Maknanya bukan maksud katanya semacam orang kurus, tinggal ada kulit dan tulang, tidak ada isi di daging, di muka, bukan maksudnya begitu. Bahkan kinayah daripada duduk dalam keadaan pada hari kiamat itu mereka duduk dalam keadaan kehinaan, tiada kemukaan, tiada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi maksudnya tidak ada, Allah Ta'ala tak bagi kemuliaan kepada mereka, Allah Ta'ala menghinakan kepada mereka. Maka itulah maksud katanya tulang tiada daging. Muka mereka tu tulang saja, daging tidak ada. Kalau macamnya bandingnya seperti orang yang kurus, ada kulit dan tulang, tidak ada isi, tidak ada daging pada mukanya. Itu satu huraian daripada ulama. Dan satu huraian laginya bahwasanya maksud dengan kata muka mereka itu tulang tiada berdaging, ini pakai makna zahir, mengikut makna zahir, maknanya memangnya begitu. Zahirnya dipakai makna zahir, bukan makna kinayah daripada kehinaan, bukan begitu. Bahkan maksudnya pada hari kiamat mereka itu dihasyarkan, dihimpunkan pada mahsyar dengan keadaan muka mereka itu ada kulit dan tulang saja, tidak ada isi, tidak ada daging di mukanya. Sebagai dijadikan gitu tu untuk jadi alamat atau tandaan bagi mereka yang berdosa dengan dosa-dosa besar pada hari kiamat. Jadi maksud dengan katanya dan muka mereka itu tulang tiada berdaging, itu ada dua huraian daripada pihak ulama. Satu huraiannya bahwasanya ini tidak pakai makna zahir, bahkan dipakai makna kinayah. Kinayah daripada kehinaan. Tidak ada kemukaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan huraian yang keduanya, tafsir yang keduanya bahwasanya ini pakai makna zahir. Jadi muka dia ada kulit dan tulang saja. Dijadikan begitu tu untuk nak menyeksakan mereka dan untuk jadi alamat bagi orang yang berdosa. Dengan dosa-dosa yang lagi akan datang disebut. Maka sembah orang ya Rasulullah, siapa mereka itu? Lalu tu sahabat yang bersama dengan Nabi itu tanya Nabi, bersembah orang. Jadi berkata oleh sahabat-sahabat yang ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu? 10 orang yang rupanya begitu tadi itu siapa ya? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu daripada 10 orang itu ialah orang tua yang berzina. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Kalau kita tengok dalam huraian tafsir ulama bahwasanya orang tua yang berzina yang maksudnya dia biasanya kalau orang tua itu bab nafsu syahwah dia tu kurang daripada orang muda. Bab nafsu syahwah, bab tenaga badan dia pun memanglah dhaif, lebih kurang daripada nafsu syahwah orang muda. Tetapi dalam keadaan tua dia sekalipun dia berzina juga. Kalau mengikut dengan adat tu tak sepatutlah dia tu berzina, tetapi berlaku berzina juga pada dia. Maka itulah dimaksud katanya orang tua yang berzina. Dan raja yang sesat. Yang kedua daripada 10 orangnya ialah raja yang sesat. Sesat, malikun dhalun, kalau bahasa Arab malikun dhalun, raja yang sesat. Sesat daripada, maknanya raja yang sesat daripada ajaran agama. Dan yang ketiganya, dan orang yang mengekali minum arak. Orang yang ketiganya ialah orang yang mengekali minumkan arak. Maknanya sentiasa dia tu meminum akan arak. Dimaksud dengan arak itu setiap-tiap perkara yang memabuk. Walaupun dengan secara perkara yang memabuk itu dengan secara meminum, dengan secara menghidu atau dengan secara makan,
dengan secara cucuk, mana-mana cara sekalipun sekiranya kada dia tu mati dalam keadaan mencampaikan dadah perkara yang mabuk, mengekali di atas benda itu, maka itulah begitulah sesaan dia pada hari kiamat. Dan orang yang menderaka bagi dua ibu bapanya. Ini pun salah satu daripada dosa besar juga. Seorang yang menderakakan akan dua ibu bapanya. Dan seterus laginya, dan yang berjalan dan yang berjalan dengan mengacum-ngacum, dan orang yang berjalan dengan mengacum-ngacum. Bahasa Arab panggil namimah. Dia berjalan tu maknanya dia mengerjakan perbuatan mengacum. Mengacum tu maknanya apa dia? Untuk berjalan, usahaan dianya untuk nak menimbulkan akan fitnah di antara manusia, untuk menjadi bergaduh di antara manusia, untuk jadi berbalah batah di antara manusia. Itu maksudnya yang berjalan, maknanya yang mengerjakan dengan perbuatan mengacung. Dan menaik saksi dengan dusta. Ini setengah daripadanya orang yang naik saksi dengan saksi yang dusta. Jadi maknanya orang yang jadi saksi tapi saksi tipu. Saksi palsu, saksi tipu. Dia tak sepatut jadi saksi, tiba-tibanya dia naik jadi saksi juga. Lagi pulanya saksian dianya ialah saksi sebelah balik dusta. Maka itu setengah daripadanya. Dan yang menegahkan zakat. Dan seterusnya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan yang makan riba. Dan yang makan riba. Dan yang zalim. Orang yang zalim akan yang lain, maka itu pun setengah daripada 10 orang yang tersebut. Dan yang meninggal akan sembahyang, ini cukup 10 orang. Dan yang ke-10-nya orang yang meninggalkan sembahyang. Melainkan bahawasa yang meninggal akan sembahyang itu digandakan baginya akan azab, dihalaukan dia pada hari kiamat. Tetapi walaupun orang yang meninggal sembahyang termasuk dalam 10 jenis, 10 bagai manusia tadi, tetapi dia katanya malaikat bahawasa yang meninggalkan sembahyang itu digandakan baginya akan azab. Jadi azab dia tu lebih berat daripada yang lain-lain lagi, daripada 10 orang tadi. Jadi maknanya pada hari kiamat muka dianya tiada ada daging, dan dihalaukan dia, disuruhkan dia kepada neraka, tetapi azab dia tu berat daripada azab mereka yang telah terlalu sebut. Dihalaukan dia pada hari kiamat. Dihalaukan mereka itu akan yang meninggal sembahyang pada hari kiamat. Pada hari kiamat dihalaukan, dijauhkan mereka daripada rahmat. Dan sungguhnya telah dibelenggukan dua tangannya kepada tengkuknya, kepada lehernya. Dan sungguhnya telah dibelenggukan dua tangannya kepada tengkuknya. Jadi pada hari kiamat, orang yang tidak sembahyang itu di tangan dia ada belenggu, gantung naik, gantung di leher dia. Semacam apabila dibelenggu tu maknanya diletakkan gatai, dipakaikan gatai dua tangan dia. Selepas tu gatai itu digantung kepada leher dia. Jadi maknanya bertambah azab, lebih azab daripada yang lain lagi. Dan beberapa malaikat memukul mereka itu. Dan beberapa malaikat, ada beberapa malaikat Allah Ta'ala suruh mereka supaya memukulkan mereka itu 10 orang tadi.
Pukul di mana? Akan mukanya dan duburnya dan lambungnya. Banyak beberapa malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala supaya memukulkan muka-muka mereka dan lambung-lambung mereka dan dubur mereka. Dan berkata baginya oleh syurga. Dan berkata bercakap bersama dia oleh syurga. Syurga bercakap dengan dia, katakan, tiada engkau daripada aku dan tiada aku daripada engkau. Tiada engkau daripada aku. Engkau ni bukan daripada ahli aku dan aku bukan daripada engkau. Maksudnya dia ni tak kena mengena dengan syurga, dia tak akan boleh masuk syurga. Syurga tak terima dia. Dan berkata baginya oleh neraka pula, aku daripada engkau dan engkau daripada aku. Jadi neraka sanggup. Neraka katanya, aku daripada engkau dan engkau daripada aku. Maknanya engkau ahli bagi aku, dan aku pun ahli bagi engkau. Maknanya maksudnya syurga tak sanggup nak bagi masuk ke dalam syurga, neraka terima dua belah tangan untuk masuk di dalam neraka. Hampir olehmu daripadaku. Ini syurga panggil dia. Hampir olehmu daripadaku. Maka neraka katanya, engkaulah ahli aku, aku ahli kamu, dan sekarang engkau masuk dekatlah bersama dengan aku, masuk duduklah dalam aku. Itu kata neraka. Maka demi Allah, sungguhnya aku azab akan dikau akan sebagai azab yang bersangatan. Ini perkataan syurga kepada dia lagi. Maka dia katanya, maka demi Allah, sungguhnya aku azab akan dikau. Syurga kata dia, pada hari ini aku akan azab akan dikau sebagai azab yang sangat yang berat. Maka tak kala itu dibuka baginya akan neraka Jahannam. Selepas pada neraka bercakap dengan dia, panggil duduk bersama dengan dia, selepas tu dibukakan pintu neraka Jahannam. Maka tak kala itu, tak kala berkata oleh neraka, dibuka baginya, bagi mereka yang tersebut tadi, akan neraka Jahannam. Lalu tu dibukakan pintu neraka Jahannam. Maka masuk ia orang yang tersebut tadi, 10 orang tadi tu, pada pintu neraka Jahannam. Masuk ke dalam pintu neraka Jahannam itu seperti anak panah yang bersegera. Masuk ke dalam pintu neraka, jatuh di dalam neraka, rupanya seperti anak panah yang bersegera. Yang bersegera ni maknanya anak panah yang kita, apabila kita memanah, apabila kita tembak, apabila kita memanah, laju dia pergi. Jadi maknanya dia masuk dalam keadaan masuk dalam neraka tu semacam orang yang terjun masuk dalam air. Sebab bayangkan neraka, pintu dia sebelah atas. Apabila nak masuk tu, dia turun ke dalam neraka seperti anak panah yang bersegera. Seperti mana laju dianya jatuh ke dalam neraka tu seperti kita memanahkan anak panah. Maka anak panah tu kalau kita tengok dengan mata tak dapat nak tengok, sebab laju dia pergi. Seperti peluru. Maka jatuh ia di atas yang sebelah hadapan kepalanya. Maka jatuh ia yang mereka yang tersebut di atas yang sebelah hadapan kepalanya. Jadi dia pintu neraka Jahannam, dia turun kepala dulu. Dia tak ada masuk kaki dulu tu, tidak. Bahkan masuk macam kita orang yang terjun dalam air, terjun gitu. Maknanya kepala turun dulu. Maka jatuh ia atas
yang sebelah hadapan kepalanya. Jadi masuk dalam neraka tu kepala jatuh dulu. Di dalam neraka Jahannam tu Fir'aun dan Haman dan Qarun. Di dalam neraka Jahannam, tempat mereka itu masuk tu ada Fir'aun dah ada dalam tu, dan Haman, menteri bagi Fir'aun pun ada di situ, dan Qarun pun ada di situ. Jadi maknanya mereka yang tersebut masuk neraka bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman dan bersama dengan Qarun. Pada peringkat yang terlebih ke bawah daripada api neraka. Jadi jatuh dalam neraka Jahannam tu lapis bawah, lapisan bawah sekali. Dia lapisan bawah itulah lapisan yang paling berat nisbah azabnya. Maka jatuh dia masuk dalam neraka bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Qarun, dan neraka yang mereka masuk itu neraka yang lapisan bawah, yang terlebih bawah daripada neraka Jahannam. Habis di situ suatu hadis yang menyebutkan sesaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal zakat bagi yang meninggalkan sembahyang. Ini suatu hadis yang lain pula. Nabi sabda, tiada halal zakat bagi yang meninggal sembahyang. Tidak halal zakat bagi yang meninggal sembahyang. Makna zahir hadisnya, tak boleh kita nak bagi zakat kepada orang yang tidak sembahyang. Itu makna zahir bagi hadis. Tidak halal kita bagi zakat kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggal sembahyang sama juga orang yang meninggalkan puasa, tak boleh kita nak bagi zakat kepada mereka. Tapi ini mengikut makna zahir. Tapi kita kena merujuk kepada kitab fiqh bahwasanya zakat itu diberi kepada asnaf yang 8. Zakat itu diberi kepada asnaf dia yang 8. Terdiri daripada fakir, miskin dan lain-lain lagi. Daripada 10 orang, daripada 8 bagai, 8 jenis manusia yang dapat makan zakat. Maka di dalam asnaf yang 8 itu tidak sebut bahwasanya orang yang tak sembahyang tak boleh makan zakat, tidak ada sebut. Tidak ada sebut orang yang tak sembahyang, orang yang tidak puasa, tak ada sebut dalam kitab-kitab fiqh semuanya katanya tak boleh makan zakat, tak boleh kita beri zakat, tidak ada sebut. Maka kalau kita tilik kepada dalam kitab fiqh, hukum fiqhnya boleh kita nak bagi zakat kepada orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak puasa boleh, asalkan dia tu termasuk dalam golongan asnaf yang 8. Asalkan siapa-siapa saja yang masuk di dalam bagai asnaf yang 8, boleh kita nak bagi zakat kepada dia. Walaupun dia tu tak sembahyang sekalipun, walaupun dia tidak puasa sekalipun. Boleh kita nak bagi zakat. Tetapi apakah maksud dengan hadis di sini? Maka hadis di sini tak boleh kita mengikut dengan zahir. Bahkan kita tanggungkan di atas bahawasanya zakat nak bagi sepenuh, zakat kita itu kita tak akan bagi kepada asnaf yang 8 yang tidak sembahyang, yang tidak berpuasa dan mengerjakan maksiat-maksiat yang lain. Sebab zakat kita nak bagi sepenuh, kita bagi kepada asnaf yang 8 yang bertakwa. Sebab tu di sini kita tak pakai makna zahir. Sebab kalau pakai makna zahir itu bukan dia maksud. Bahkan maksud di sini tiada halal zakat bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. Maknanya zakat yang sepenuh, nak bagi sepenuh zakat kitanya, jangan kita bagi kepada asnaf yang
tidak bersembahyang, tidak berpuasa dan berbuat maksiat mana-mana bagai maksiat sekalipun. Malaikat orang yang tak sembahyang, orang yang tidak puasa itu mereka jadi kufur dengan sebab dia tak sembahyang. Dengan maknanya dia tak sembahyang serta dia kata sembahyang itu tidak wajib. Apabila dia tak sembahyang serta dia kata sembahyang itu tidak wajib, maka dia tu jatuh dalam keadaan murtad. Nauzubillah. Maka kalau dia tak sembahyang juga dia kata sembahyang itu tak wajib, maka ini memanglah pakai zahir makna hadis, katanya tak halal kita nak bagi zakat kepada orang yang tak sembahyang. Jadi maksudnya daripada kata tiada halal zakat bagi mereka yang meninggalkan sembahyang, satunya tiada halal zakat bagi mereka yang tak sembahyang. Tak halal dengan makna tak boleh kita nak bagi langsung kepada orang tak sembahyang. Tetapi orang tak sembahyang mana? Orang yang tak sembahyang serta jadi murtad dengan sebab tak sembahyang dia. Dia tak sembahyang serta dia kata sembahyang itu tak wajib. Maka orang ni sudah jadi murtad, sudah jadi kafir, maka maklum orang kafir tak boleh makan zakat. Itu satu tanggungan. Tanggungan yang keduanya, orang yang tak sembahyang tetapi berdosa tidak jadi murtad. Maka zakat kalau mengikut zahir hukumnya boleh kita nak bagi zakat kepada orang yang tak sembahyang semata-mata tak sembahyang kerana malas. Bukan kerana ingkar akan wajib sembahyang dah. Boleh kita nak bagi zakat pada mereka, tetapi kalau nak sebenarnya kita bagi zakat kepada asnaf yang bertakwa, yang tak tinggal sembahyang, yang tak tinggal puasa. Begitulah. Maka jagalah makna maksud dengan hadis. Kalau makna zahir tiada halal, maknanya orang yang sembahyang, orang yang meninggal sembahyang yang mengiktikad mengatakan sembahyang itu tak wajib, maka itu betul-betul lah tidak halal kita bagi zakat kepada mereka. Adapun kalau orang yang tak sembahyang tetapi kerana malas, bukan kerana mengingkarkan wajib sembahyang, maka boleh kita nak bagi zakat kepada mereka. Tetapi aulanya kita bagi kepada orang yang bertakwa. Itulah maksudnya. Dan jangan kamu bersekediaman akan dia. Dan jangan kamu bersekediaman akan dia. Maknanya maksudnya jangan dilarangkan kita duduk bersama dengan orang yang tidak bersembahyang. Jangan duduk dalam satu majlis, dalam satu hidangan, dalam satu sebuah rumah. Kita duduk dalam sebuah rumah dengan orang tak sembahyang, kita duduk dalam satu majlis bersama dengan orang yang tak sembahyang. Jangan kita makan bersama satu hidangan bersama dengan orang yang tidak sembahyang. Sebabnya dia ni orang yang duduk dalam keadaan dosa, bimbangnya apabila dibalakan, ditipukan bala, kita pun takutnya kena sampai ke kita lah. Dan jangan duduk sertanya, ni jangan kita duduk bersama dengan dia. Maka yang ni kerana bahawa laknat itu turun atasnya daripada langit. Itulah sebab pasal dilarang tadi. Jangan kita duduk sekediaman akan dia, jangan kita duduk bersama dengan dia, jangan kita bergaul dengan dia dan lain-lain lagi. Sebab apa? Sebab dia tu diturunkan laknat di atas dia. Apabila diturun laknat ke atas dia, kalau kita bersama dengan dia, maka terpias juga kita dengan laknat. Sebab tu nak bagi bersih kita, nak bagi cuci kitanya daripada kena laknat, terpias-pias daripada laknat, maka kita jangan duduk bersama dengan orang yang tak sembahyang, dan begitu juga orang yang buat maksiat. Sebab mereka duduk dalam ditipai, diturun oleh laknat atas mereka. Seolah katanya apabila hujan turun kena di atas dia tu, kalau kita di tepi maka terkena juga pias-pias, basah-basah sikit-sikit tu kepada kita akan kena juga. Sebab tu lebih selamatnya jangan masuk dekat
dengan orang yang tidak sembahyang. Itulah tujuan dilarang katanya jangan duduk sekediaman, jangan duduk bersama dengan orang yang tak sembahyang. Takut terpias-pias laknat di atas kita. Itu satu hadis. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah aku lihatkan seorang lelaki daripada umatku, datangkan dia oleh mati, dan adalah ia berbuat kebajikan bagi dua ibu bapanya, maka ditolakkan daripadanya oleh kebajikan bagi dua ibu bapanya, itu akan sakaratul maut, akan sakaratil maut. Ini fadilat, ini kelebihan, bukan targhib, bukan tarhib, bukan bukan tarhib, itu makna menggerunkan. Ini nak targhib, nak menggemarkan. Hadis ini untuk nak menggemarkan di atas amalan-amalan lagi akan disebut. Satunya Nabi sabda, katanya dia ada ternampak, dia ada melihat, ada nampak bahwasanya adalah seorang umat dia, seorang lelaki daripada umat Nabi, datangkan dia oleh mati. Maknanya apabila dia tu hendak hampir-hampir nak mati, datangkan dia oleh mati, mana hadarahul maut. Hadarahul maut maknanya hampir-hampir nak mati. Tetapi dia ni pada masa dia hidup, dan adalah ia berbuat kebajikan bagi ibu bapanya. Mana dia ni orang yang baik dengan ibu bapanya, buat baik dengan ibu bapanya. Maka ditolak daripada seorang lelaki oleh kebajikan, oleh buat baik bagi dua ibu bapanya, itu akan sakaratul maut, akan kesusahan pada ketika hampir mati. Jadi maknanya jaksa dia, hasilan dia daripada masa dia hidup di atas dunia, belum pada dia hampir nak mati, itu dia seorang yang buat baik kepada dua ibu bapa. Maka apabila dia hampir-hampir nak mati, biasanya manusia apabila dalam hampir-hampir nak mati itu dalam sasaran kesakitan mati. Dalam hampir-hampir nak mati itu dalam sakaratul maut, ada kesakitan, ada apa macam-macam lah pada masa tu, haru-haru, kesusahan, kesakitan macam-macam pada masa hampir-hampir nak mati. Tetapi dengan sebab masa dia hidup itu dia ada buat baik, buat bukti baik kepada dua ibu bapa, maka kebaikan dia yang dia telah buat kepada dua ibu bapa itulah menolakkan, melepaskan dia daripada mengenai oleh sakaratul maut. Jadi selamatlah dia tu daripada sakaratul maut. Siapa yang menyelamatkan dia? Amalan kebajikan yang mana dia buat baik kepada dua ibu bapa. Itu untuk nak menggemarkan bagi kita untuk nak buat baik kepada ibu bapanya. Dan aku lihatkan satu lelaki daripada umatku telah dikerasi atasnya oleh azab kubur, maka datangkan dia oleh wudu, maka melepas ia wudu akan satu lelaki. Ni satu cerita yang lain pula. Nabi katanya dia ada tengok seorang lelaki daripada umat dia telah dikerasi atasnya oleh azab kubur. Mana dia tu diazabkan dia dalam kubur, kena azab kubur. Duduk dalam keadaan diazabkan di dalam kubur. Tetapi maka datangkan dia, tiba-tiba datang kepada satu lelaki itu oleh wuduknya. Sebab dia pada masa hidup dia pernah ambil wudu, maka melepas ia wudu akan dia.
maka wuduk telah melepaskan dia daripada kena azab di dalam kubur. Jadi maknanya jaksa baik yang dia selalu ambil wuduk untuk nak solat dan lain-lain lagi, maka wuduk itulah tolong melepaskan dia daripada kena azab di kubur. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku telah melikungkan dia oleh malaikat Zabaniyah. Maka didatangkan dia oleh malaikat dengan zikrillahi subhanahu wa ta'ala, yang berzikir ia akan dia. Yang berzikir ia seorang lelaki akan zikir, dan yang bertasbih ia dengan dia pada dunia. Maka melepas ia akan dia daripada mereka itu. Ini kelebihan orang yang suka berzikir pada masa hidup dunia. Nabi katanya, aku nampak, aku tertengok seorang umat dia melikungikan dia oleh malaikat Zabaniyah. Kita maklumlah malaikat Zabaniyah itu yang bertugasan neraka, maka melikungkan dia oleh malaikat Zabaniyah untuk nak bawakan dia kepada neraka. Tiba-tiba maka didatangkan dia oleh malaikat. Maka didatangkan dia akan seorang lelaki oleh malaikat dengan zikrillah. Tiba-tiba ada malaikat bawa zikrillah yang dia pernah berzikir pada masa dia hidup dunia dan dia pernah tasbih pada masa hidup dunia. Maka melepas ia zikrullah tu akan dia daripada mereka itu, daripada malaikat Zabaniyah. Jadi zikrillah, zikir, tasbih apa dia semua tu boleh melepaskan dia daripada jatuh ke dalam neraka. Dan aku lihatkan satu lelaki daripada umatku, sungguhnya telah melikungkan dia oleh malaikat azab. Maka didatangkan dia oleh sembahyangnya, maka melepas ia akan dia. Ini pun makna sama dengan tadi. Nabi katanya dia ada tengok, nampak seorang lelaki daripada umat dia dilikungi oleh malaikat azab, malaikat yang ambil tugasan untuk mengazabkan manusia. Beberapa malaikat yang Allah Ta'ala bagi tugasan pada dianya untuk mengazabkan manusia yang neraka, maka dilikung oleh malaikat azab untuk nak mengazabkan dia. Tiba-tiba datang kepada orang itu oleh sembahyang. Maka sembahyang itulah melepas ia akan dia daripada azab. Maka sembahyang itulah melepaskan seorang itu daripada kena azab daripada malaikat. Dan aku lihatkan seorang lelaki daripada umatku terjelir lidahnya kerana dahaga. Tiap-tiap datang ia kepada satu kolam, tiada sampai ia kepadanya. Nabi katanya dia ada tengok. Ini semuanya Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi. Walaupun benda ini belum berlaku lagi, Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi sebagai jadi contoh. Sebagai jadi contoh kepada yang lain, supaya bahwasanya orang yang amalan kebajikannya begini boleh tolong dia begitu-begitu. Maka seorang lelaki ini dia katanya terjelir-jelir lidahnya macam anjing. Macam anjing ketika dia dahaga tu, lidah dia terjelir-jelir kerana dahaga. Tiap-tiap datang ia kepada satu kolam. Dia dahaga, ia cari kolam, tempat ladungan air. Tetapi tiap-tiap kali dia datang kepada satu kolam, tiada sampai ia kepadanya. Tak sampai tak sampai untuk nak ambil air dalam kolam itu untuk minum. Di satu kolam air jauh air duduk di bawah, tak sampai nak ambil dengan tangan. Di satu kolam pun begitu juga, air di bawah, tak sampai nak ambil dengan tangan. Jadi dalam keadaan dahaga lah dia. Tengok siapa dia boleh bantukan dia. Tiada sampai ia, mana tadi dia tanya tiap-tiap
Datang, mana setiap kali dia datang kepada satu kolam, tak sampai nak ambil air untuk minum. Kerana apa? Kerana bersesak, kerana berzahmah, kerana bersesak, kerana manusia tu ramai. Orang ramai yang depan tu dapat minum, dia di belakang tak dapat nak ambil air untuk minum. Maka didatangkan dia oleh puasanya. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala bawakan puasa kepada dia, amalan puasa, maka dituangkan dia dan diberi minum. Dituangkan dia, diberi minum. Maka diberi minumkan juga dengan sebab puasa itu datang membantukan dia. Dan aku lihatkan satu lelaki daripada umatku berdiri ia. Sini satu cerita lain pula. Nabi katanya dia ada tengok, ada melihat akan seorang lelaki daripada umat dia sedang berdiri. Dan bermula segala Nabi, walahal segala Nabi-Nabi duduk mereka itu berlikung-likung. Berlikung-likung. Maknanya duduk jadi halqah-halqah, jadi bulat-bulat. Dalam keadaan dia berdiri itu, para Nabi-Nabi duduk berlikung-likung. Jadi satu kelompok, satu golongan, satu grup gitu. Tiap-tiap datang ia kepada satu lingkungan, menghalau mereka itu akan dia. Jadi rupanya Nabi tengok ada seorang lelaki, dia duduk berdiri. Dalam keadaan dia duduk berdiri itu, ada beberapa Nabi-Nabi duduk buat halqah. Duduk berlikung-likung sama-sama dia lah. Sama-sama para Nabi dia lah. Maka jadi para Nabi itu buat satu halqah, banyak halqah daripada halqah para Nabi-Nabi. Maka seorang lelaki itu dia berdiri jauh daripada halqah itu, tiba-tibanya apabila dia pergi nak masuk dalam halqah, satu lingkungan, satu halqah, daripada halqah-halqah Nabi-Nabi itu, maka dihalaukan dia. Nabi-Nabi itu tak bagi masuk dia dalam lingkungan itu, dalam halqah itu. Nak masuk dalam halqah ini, orang halau dia. Pergi nak masuk dalam halqah ni pun orang tak bagi masuk. Pergi pada satu halqah pun orang tak bagi masuk. Jadi berdiri seorang dirilah dia. Maka didatangkan dia oleh mandinya daripada janabah. Tiba-tiba didatang kepada orang lelaki yang berdiri, tak boleh nak masuk dalam halqah Nabi-Nabi itu. Didatangkan dia oleh pahala mandi, kebajikan mandi dia daripada janabah. Sebab mandi pada janabah untuk sembahyang itu wajib. Kita mandi janabah untuk nak sembahyang itu satu perkara yang menunaikan amalan wajib. Itu satu perkara yang dapat pahala besar juga. Maka pahala mandi janabah dia tu, kerana sembahyang, maka didudukkan dia di sisiku, di sisi Nabi SAW. Maka pahala mandi dia daripada janabah untuk sembahyang itu bawa dia duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia tu tadi dihalaukan, tak boleh, tak diterima masuk dalam lingkungan, dalam halqah-halqah bagi para Nabi-Nabi. Tetapi dengan sebab ada kebajikan dia mandi daripada janabah, maka dibawakan dia boleh berduduk bersama dengan Nabi SAW. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku, dan padahal di hadapannya kelam. Satu cerita lain pulanya, Nabi katanya dia ada tengok seorang lelaki daripada umat dia. Padahal di depannya kelam, gelap. Dan sebelah kanan kelam. Dan sebelah kirinya kelam. Dan sebelah atasnya kelam. Dan sebelah bawahnya kelam. Jadi maknanya seorang lelaki duduk dalam keadaan, duduk dalam gelap. Di depan pun gelap, di sebelah kanan, kiri, atas, bawah pun gelap kesemuanya. Jadi setiap pihak, setiap tapan dianya gelap sekeliling badan dia. Tidak ada langsung cahaya atau nur yang menyuluhkan dia boleh berjalan di dalam nur, tidak ada. Maka
didatangkan dia oleh hajinya dan umrahnya. Tiba-tiba pahala haji itu datang. Tiba-tiba pahala umrah yang dia pernah buat pada masa hidup dunia itu datang kepada dia, maka dikeluarkan dia daripada kelam itu. Maka pahala haji dan umrah itu buangkan dia daripada, tarik dia keluar daripada gelap tadi dan dimasukkan dia kepada nur, kepada cahaya, dan membawa dia masuk dalam cahaya. Itu satu fadilat bagi haji dan umrah. Dan aku lihatkan seorang lelaki daripada umatku menutur ia akan menutur ia akan beberapa manusia, menutur bercakap. Nabi katanya, aku ada tengok seorang lelaki daripada umat dia menutur ia bercakap, berkata-kata ia akan beberapa manusia yang mukmin, dan tiada bertutur mereka itu beberapa manusia daripada mukmin akan dia, akan seorang lelaki tadi. Jadi Nabi tengok ada seorang lelaki itu dia bercakap dengan orang, tapi orang lain tak bercakap, tak balas, tak bercakap sama dengan dia. Kalau banding pada masa kita bagi salam pada orang itu tak jawab, kita tegur dia tak jawab. Jadi rupanya begitulah. Kita tanya khabar orang itu tak jawab, kita tanya orang ni tak jawab, tegur orang itu tak jawab. Beri salam pada orang ni tak jawab. Itulah kejadian di atas diri dia. Jadi maknanya orang tak peduli kepada dia. Orang tak peduli kepada dia, maka datangkan dia oleh hubungan rahim, silaturrahim. Tiba-tiba datang oleh fahla silaturrahim, maka berkata ia hubungkan rahim, pahala silaturrahim tu, hei segala mukmin, maka pahala tu bercakap kepada orang-orang mukmin, hei segala mukmin, bertutur kamu akan dia, bercakaplah kamu bersama dia. Jadi maknanya mari hubungan pahala silaturrahim tu bercakap dengan manusia yang tak nak bercakap dengan dia tu, katanya wahai manusia, wahai segala mukmin, kamu semua mestilah bercakap dengan dia. Kamu semua mestilah bercakap bersama dia, bersama orang lelaki tadi. Kenapa? Kerana bahwasanya adalah ia menghubung ia, yakni akan rahim. Sebab dia ni pada masa dia hidup dunia, dia selalu menghubungkan silaturrahim. Sebab dia ni pada masa hidup dunia dia suka mengerjakan amalan silaturrahim, maka bertutur mereka itu akan dia, barulah orang ramai itu bertutur apabila dia bercakap bersama dengan dia dan berjabat tangan, bermusafahah, berjabat tangan mereka itu akan dia, akan seorang lelaki, dan bersalam-salam mereka itu atasnya. Orang ni mari beri salam kepada dia, orang ni mari beri salam pada dia. Belum pada ni tu tak ada siapa dia nak bercakap bersama dengan dia. Dan aku lihatkan satu lelaki daripada umatku menepih ia akan api dan panasnya dan bunga apinya. Menepih tadi tu dengan tangan, menepih daripada mukanya. Sini cerita satu orang lelaki, Nabi tengok dia tu menepih, menahan, menepih ia akan api. Dia lindungkan dengan tangan dia begini, menepih ia akan api dan panasnya panas api dan bunga api. Bunga api maknanya seperti kita bakar kayu tu, yang bara api yang mengecil-mengecil naik tu, itu bunga api.
menepih dengan tangannya daripada muka. Mana tepih dengan tangan dia supaya bunga api, supaya panas tadi itu tidak memanaskan mengenai di muka dia. Tapi tepih dengan tangan. Tangan tu pun kena api jugalah. Menepihkan api daripada tangan, memanglah tangan dia tu akan dikena api. Menepihkan panas dengan tangan, maknanya tangan dia tu sanggup kena panas. Dan menepihkan juga akan bunga-bunga api itu dengan tangan dia juga. Susah lagi tu sebab guna anggota dia sendiri menepihkan daripada api. Tiba-tibanya maka datangkan dia oleh sedekahnya. Tiba-tiba datang kepada dia oleh pahala sedekah dia. Maka jadilah ia penutup atas mukanya. Maka jadilah ia sedekah, jadi pahala sedekah dia tu penutup, pelindung atas mukanya. Maka pahala sedekah tu jadi melindungkan akan api daripada mukanya dan payung atas kepalanya. Dan pahala sedekah tu jadi payung atas kepalanya, jadi maknanya bara-bara api pun tak kena dah di atas kepala dia. Dan dinding daripada api neraka, dan jadi apa dia? Dindingan daripada api neraka. Jadi ditolongi oleh pahala sedekahnya. Itulah untuk nak menggalakkan kita, untuk nak menggemarkan kita daripada amalan-amalan yang tersebut semuanya. Semuanya amalan-amalan yang disebut tadi, mulai daripada apa dia, buat baik bersama ibu bapa, buat baik kepada dua ibu bapa, dan apa dia lagi, dia ambil wudu, dan banyak lagi lah beberapa amalan-amalan yang disebut tadi itu boleh membantukan dia, boleh menolakkan dia daripada azab, daripada kesusahan dia pada hari akhirat nanti. Maka itulah kelebihan pada amalan-amalan yang tersebut. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Tinggal ada baki lagi satu hadis lagi. Satu hadis lagi, insyaAllah kita boleh kita akan sambung lagi pada minggu depan lah. Untuk minggu ni, aku qawli hadza wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.